yang mana kakinya lumpuh dan juga tangan dia pun kurang berfungsi. Jadi kita jumpa dengan dia juga memberi bantuan kepada dia. Sebab tu kita pergi melawat ke pusat lawatan trauma, yang mana ada beberapa pusat. Salah satunya pusat trauma kita kata PIS dan juga Bukau. Ada satu kes di mana seorang pelajar umurnya dah 10 tahun, memang seorang pelajar atau budak yang boleh bercakap pada awal. Semasa peperangan tahun 2009 itu, dia berada di luar rumah, dia berada di luar rumah, berambil dengan rumah dia. Jadi Israel rumah dia. Jadi rumah dia hancur, mungkin disebabkan oleh ketakutan atau trauma yang berlaku secara tiba-tiba itu menyebabkan dia tak boleh bercakap. Walaupun umur 10 tahun boleh bercakap pada awalnya, tapi disebabkan oleh trauma, disebabkan oleh Israel dia tak boleh bercakap. Jadi dia dibawa ke pusat trauma untuk dipulihkan percakapan. Okey, semasa kita masuk ke Rafah, kita jumpa dengan kita terampok 3 kontainer, 3 buah lori kontainer duduk tersarai di Rafah. Dan apabila kita masuk ke Gaza, kita jumpa dengan 3 orang. Dan bila kita tanya, mereka merupakan sukarelawan daripada Scotland. Dan mereka yang luar tu barang-barang sisik dia, 3 orang. Sisik dia bawa barang-barang makanan dan juga barang-barang perubatan yang bernilai US 1 juta euro. 1 juta euro ni lebih kurang 5 juta kita. Tapi masa saya masuk tu, memang tersadai dengan lori di luar. Dan bila kita keluar, kita tengok lori tak ada. Jadi tak pasti sama ada lori itu berjaya masuk ataupun tidak berjaya masuk. Kita tak tahu lah mana cerita ya dengan 3 buah kontainer. Ini kita berjumpa dengan Menteri Sosial Palestin. Okey, selepas itu kita dibawa ke satu tempat pembungkusan makanan. Ada sebuah negara telah menyumban makanan kepada 20,000 keluarga Palestin. Setiap satu bungkusan itu bernilai $15 US. Lebih kurang 40 riyal kita sesebulan. Apa yang peliknya, saya tengok di situ tu dia ada 3-4 lori juga lah untuk mengangkut barang ni. 3-4 lori. Jadi pihak rombongan lain mana kata tak boleh masuk makanan ke Palestin. Jadi lagu mana boleh ada 3-4 lori makanan. Jadi jawabnya, makanan ni semua seluduk dia ada. Seluduk orang Putera. Jadi 3-4 lori itu semua seluduk Putera. Jadi kita mikir, sisi buat hijau lagu mana? Terowong ni tak tahu berapa banyak. Saya kira paling-paling kurang 3-4 kilometer saya kata terowong. Tapi dia boleh angkut barang makanan tu sehingga ke 3-4 lori. Jadi lagu mana dia buat hijau tu? Dan terowong tu pula bukan kata besar, mungkin terlalu bermuat sore dan sekali jalan. Jadi lagu mana dia bawa sampai 3-4 lori gitu. Jadi untuk mereka survive di sana, untuk mereka hidup di sana, jadi itu cara dia. Betapa susah dia orang mendapatkan makanan. Okey, selepas ini kita diberi peluang untuk berjumpa dengan Ismail, Perdana Menteri Palestin, yang mana bila beliau tahu ada rombongan daripada Malaysia, jadi mereka dia jemput kita ke rumah dia. Sebab seperti saya kata lah, rombongan daripada luar memang susah untuk masuk ke Gaza. Jadi dia mengatakan bahawa kita di satu rombongan negara, tetap negara bagi dia. Okey, Gaza City, pemandangan Gaza City. Gaza City ni kalau boleh saya katakan bahawa satu barang yang cantik sebenarnya, Mesomir konsep. Tetapi kalau kita pergi, kalau kita lalu ke jalan dia tu, kita tengok bangunan kiri kanan, bangunan dia tak ada.
Jadi kita pun tertanya, Gaza ni sebenarnya mempunyai satu kepadatan penduduk yang tinggi sebenarnya. Dia punya kawasan luasnya seluas 312 nilai batu persegi. Kalau kita di Kelantan ni, dia sama lebih kurang dengan Bacok. Dengan Bacok ya dia. Besar dia tu lebih kurang Bacok ya. Lebih kurang Gaza, lebih kurang Bacok. Tapi penduduk dia 1.7 juta. Besar Bacok. Kelantan ni, besar-besar Kelantan ni, lebih 1.5 juta. Sebesar-besar anak Kelantan, penduduknya 1.5 juta. Dia luar Bacok 1.7 juta. Jadi cuba bayangkan kepadatan penduduk di Gaza. Tapi bila kita pergi ke tempat ataupun dalam jalan raya ni, kita tengok bahawa rumah-rumah di hadapan tak ada. Kita boleh apa? Dan apabila kita pergi ke rumah orang miskin ni, kita terpaksa melalui satu jalan yang mana jalan itu lebih kurang setengah rupa ya. Baru kita pergi ke bangunan belakang, barulah kita tengok situlah ada orang duduk mana supaya dengan rumah bangsa 3 bilik. Kalau kita sini kan rumah bangsa 3 bilik sekeluarga. Dia rumah bangsa 3 bilik 3 keluarga. So bilik tu 7-8 orang. Jadi saya tanya, apa bangunan depan tu tak ada orang duduk? Jadi dia kata kalau Israel bagi sekian, dia sengaja rumah depan, dia kata. Jadi dia masuk kereta kepala dia, tembok bangunan depan tu. Jadi sebab tu orang Palestin tak duduk di rumah hadapan. Jadi itu mungkin strategi dia lah untuk lari daripada Israel. Okey, dia merupakan pelabuhan Gaza. Kalau kita ingat pada 2010, NGO seluruh negara telah bersepakat untuk menghantar kapal, beberapa kapal dari seluruh dunia untuk masuk ke Gaza untuk membawa barang-barang makanan. Dan seperti mana yang kita maklum bahawa Israel serang kapal-kapalnya, dan 15 orang daripada sukarelawan yang berada dalam kapal itu mati, syahid kan. Salah seorangnya adalah Khalid Muhammad. Kalau kita tengok di sebelah kiri itu, di sebelah kanan itu, yang pakai baju kuning tu, dia juga menyertai misi bersama saya. Khalid Muhammad ni merupakan peserta konvoi Mawi Mamara dulu, kena tembok tu. Dia pun kena tembok sebenarnya. Cuma nasib baiknya dengan peluru tu, dia kena 2 tembakan. Yang pertama atas kepala. Dia kata kena tembak atas kepala tu musik dia kata. Tembakan kedua kena atas belakang, roboh dia. Muncullah peluru ketuk. Kalau peluru biasa ni tak tahu apa cerita lah. Okay. Sekarang ni pihak Turki membuat satu kita kata untuk peringatan yang menempatkan nama-nama syuhada-syuhada di dalam kapal. Okay. Kita juga pergi sempat melawat ke makam pimpinan Hamas, Syekh Ahmad Yassin. Untuk makluman, Syekh Ahmad Yassin merupakan seorang yang lumpuh daripada tekuk sampai ke bawah. Dia cuma kepala dia boleh gerak. Cuma kepala lah boleh gerak. Tapi Israel ni amat takut kepada dia. Dan pada 22 Mac 2004, Israel serang dia dengan helikopter Apache. Dan saya rasa berita ni semua ada di seluruh dunia. Dan Malaysia pun tahu pasal cerita ni. Tetapi mungkin di sebalik cerita Apache ni, mungkin kita tahu satu bom yang menembak kepada Syekh Yassin, nilai bom dia tu. Kata helikopter Apache bawa bom, peluru berpandu tu nilai dia satu tu, nilai dia sama dengan bajet kajian selama setahun. Bajet kajian Kelantan 30 juta setahun, bajet kajian Selangor 300 juta setahun. Jadi peluru tu buat tembak Syekh Yassin ni 300 juta. Peluru. Tapi dia tak kira lah Israel ni. Yang pentingnya mati.
ke makam Syekh Yasin Abdul Aziz Transisi. Beliau juga syahid di Depok dengan keretanya. Dan juga kita pergi melawat juga makam Syekh Said Siap, yang mana ketiga-tiga mereka ni kuburnya berdekatan lah. Abdul Aziz Transisi ini terkenal dengan satu kata dia. Jadi dia kata-kata dia ni kepada seluruh penduduk Gaza, dia kata kita semua akan mati, sama ada ditembak oleh peluru ataupun kita mati sampai jatuh, dia kata. Jadi saya pilih peluru, saya pilih peluru untuk mati. Jadi dia mati betul lah. Jadi kata-kata dia tu terkena pada dia lah. Okey, ini merupakan dinding pintu pagar kubur. Selepas sesi mati 3 orang ni, dia ditempatkan dekat rekat antara satu sama lain kubur. Israel tak puas hati, ibong pula kubur. Jadi 2 kali mati. Yang pertama tadi mati tu, ni ibong pula, mati pula. Jadi ini merupakan kesan-kesan daripada tinggalan bom oleh Israel ke atas ketiga-tiga pimpinan Hamas ni. Okay, kita pergi melawat ke rumah Syekh Ahmad Yasin. Ini merupakan Belgium, kursi roda yang telah ditembak oleh Israel. Syekh Ahmad Yasin ini meninggal subuh. Selepas sembahyang subuh, dia nak balik ke rumah dia. Rumah dia lebih kurang dalam 100 meter daripada masjidnya. Jadi dalam perjalanan tu dia ditembak oleh Apache tu. Sebelum terkena Syekh Ahmad Yasin ni, bom Apache tu kena dulu menara masjid. Ini merupakan menara masjid tempat dia sembahyang. Jadi terkena menara, dan selepas kena menara tu barulah kena Syekh Ahmad Yasin. Jadi lagu mana peluru yang dia gunakan, yang special lah peluru tu. Ini merupakan Syekh Ahmad Yasin. Dan satu pengalaman yang tidak boleh dia lupa, dia kata. Satu pagi itu dia teramat mengantuk. Salah satu daripada kebiasaan Syekh Ahmad Yasin ni, lepas sembahyang subuh dia baca Quran, dia kata. Dan disebabkan dia lumpuh, anak dia lah yang bedek Quran tu, semoga. Jadi sepagi itu dia kata dia detik anak, dia tertidur. Jadi bila dia bangun, dia tengok muka surat yang dia mula-mula tidur tu dengan muka surat terkini tu beza 10 muka surat, dia kata. Jadi dia tanya Syekh Ahmad Yasin, siapa bagi tolong bedek Quran tu? Dia kata buat sendiri, buat guna lidah. Jadi dia bedek Quran tu guna lidah. Jadi itu mungkin merupakan semangat yang ditakuti oleh pihak Israel terhadap Syekh Ahmad Yasin. Okey, kita pergi ke Kementerian Pendidikan. Saya mempunyai pengalaman di sini. Dalam masa saya ini 2 kali kita berangkat dari dia. Yang pertamanya di Kementerian Pendidikan. Kalau kita ni kementerian yang anda kenal, Soho Ekon, sejupak kaki lah. Tapi kita pergi ke kementerian dia, tak ada dia. Oh ayat ni nama. Kita sebagai tetamu negara dia pergi ke kementerian dia, tak ada landing. Oh biasa dia kata. Biasa dekat landing. Kalau apa tak ada elektrik ni biasa dia kata. Tak ada masalah. Jadi kita dia tak pernah lekat dalam landing ni dah. Oh nah. Dia cuba dulu dah macam tu. Yang keduanya tempat penginapan. Tempat penginapan tu 25 minit. Lepas dah. Perlu kerja lagi dah kita. Tapi saya jawab ni 1921. Okey, di antara pagar dan juga bangunan putih itu dulu ada sebangunan bangunan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian itu ditembok sehingga hancur. Jadi tak ada bangunan lah situ. Kita juga pergi ke Universiti Islam Gaza, yang mana di bahagian belakang itu merupakan fakulti engineering kejuruteraan. Jadi Universiti Islam Gaza ni dia sebenarnya 2 fakulti ya. Satu fakulti
engineering, kejuruteraan. Yang keduanya fakulti perubatan. Di belakang sini, saya tunjuk tadi itu merupakan fakulti kejuruteraan yang mana ada lagi kesan atau ada lagi bangunan. Fakulti perubatannya ni 3 lantai, 3 base ya. Jadi kita tanya, apa sebesar-besar universiti ini 2 fakulti jadi ada. Yang pertamanya dia kata tak semua orang ngaji engineering, tak semua orang pandai bina bangunan. Yang keduanya tak semua ada doktor untuk merawat sakit. Senang cerita dia tak semua bina umum dan juga dia nak suruh orang mati lah. Ada orang sakit, jangan ada doktor untuk rawat. Betapa jahat Israel. Okey, kita bagi bantuan kepada Bandung Syahada dan kita sempat sembahyang tarawih bersama dengan Ismail ini ya. Dan ini merupakan yang terakhir. Tepat di sekolah ni kita bagi bantuan komputer kepada sekolah ya. Dan apabila kita nak balik pun memang ada lagi lah berbagai permintaan daripada pihak dia untuk beberapa projek lain. Yang mana projek-projek ni kita akan cari dana dan insyaAllah kita akan cuba bantu dia lah. Jadi kata-kata pimpinan yang saya jumpa, saya tanya dia apa yang awak perlukan kepada orang luar. Jadi yang pertama dia minta doa ya. Tak soal kamu dia kata tak dia minum dari kamu doa ya. Sebabnya sehingga kali ini dia kata anak-anak Palestin masih tidak merelakan tanah air Palestin diambil atau dijajah oleh Israel. Sehingga kali ini kita tak elok. Apa-apa cerita pun kita akan lawan Israel. Jadi doa je. Minta orang Islam doa supaya buatkan semangat kita untuk kita lawan Israel. Itu yang dia kata. Itu je. Doa cerita dia kata. You jumpa dengan orang cerita bahasa Palestin dan mana hidup dari Palestin. Yang pastinya kami tak elok bumi Palestin ini dijajah oleh Israel. Dan yang kedua, dia kalau ada duit nak bagilah semangat. Itu salah satu cara. Dan yang terbarunya sebelum kita balik begitu, dia tunjukkan satu tapak yang mana tapaknya 60 dalam 40 meter. Jadi dia nak bina sebuah masjid di sana. Dan insyaAllah kita akan cuba cari dana. Dan seperti mana yang dimaklumi oleh saudara Hussein ini, 15 bulan kita akan hantar sore lagi saudara Wajana untuk bersama dengan 34 orang daripada MAPI, Majlis Pemuafakatan Islam Malaysia, yang mana di antara sukarelawan yang turut serta dalam misi tersebut adalah Dr. Syekh Muzaffar Angkasa Negara dan juga Dr. Jamal sendiri. Dia nak cuba masuk untuk kali kedua. Jadi kalau ada duit ataupun ada gabung-gabung kau, insyaAllah boleh menyumbang kepada kita. Dan juga saya juga bawa satu buku Cinta di Langit Gaza. Bukunya karangan Ustaz Ridwan Magno. Harga asal RM20, malam ni saya jual diskaun RM15. Jadi kalau siapa-siapa yang bahagia, insyaAllah boleh pilih. Saya rasa setakat saja. Terima kasih kepada pihak masjid kerana memberikan doa kepada pihak channel. Kami dari Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.